So untuk SNR, kita akan just base kepada apa yang berlaku sebelum ni dan kita akan gunakan balik pada masa sekarang. Apa yang berlaku daripada history dan kita akan gunakan kepada current market. Okay, so gunakan tadi macam tadi saya cakap tadi tu, bila dia turun naik balik, support menjadi resistance, resistance jadi support. Gunakan sekali dengan big round number tadi. Nanti kamu akan nampak dekat mana yang sesuai market tu berhenti. Di situlah kamu akan cari entry point macam ni lah. Okay, kat sini. Okay, kadang-kadang dia tak perfect. Dia takkan perfect sangat. Kalau setiap hari perfect, seronok juga. Tapi jarang lah. Okay, kadang-kadang dia takkan perfect. Tapi jika kamu ada banyak benda yang menolong kamu untuk mendetect entry point kat mana, maka makin menyenangkan lah untuk kamu nak trade. Okay, so boleh gunakan kat mana-mana kamu nak. Paling cantik kamu plot dekat H1 lah. Okay, untuk 100 pip kat H1 dah cukup lah. Tak perlu jauh-jauh sangat. Dan tak perlu plot terlalu banyak kalau tak nak. Sebab bila kamu plot banyak-banyak ni, chat kamu jadi hang sikit, jadi berat tau. Jadi hang. So saya tak galakkan lah. Okay. Letak sekadar dari current market tu. Contoh sekarang ni current market kat sini. Contoh Okay, so sekadar ada 2 di atas, 2 di bawah dah cukup. Okay, 2 di atas, 2 di bawah dia. Okay, maksud kamu akan sekurang minimum ada 5 garisan. Okay, maksudnya garisan titik tengah sekarang ni, harga sekarang titik tengah. Okay, 2 di atas. Resistance pertama, resistance kedua dan 2 di bawah lah. Support pertama, support kedua. Dah cukup. Tak payah banyak-banyak. Okay, so macam mana kita nak guna? Tadi Murali tanya. Tanya macam mana nak guna kan? Lupa nak jawab. Okay, so entry point. Okay, that's why bila kita belajar technical tu, kita belajar sikit demi sedikit. One part at a time. First kita belajar apa tadi saya kata? Kotak tu berapa pips agak-agak tuan. Kamu jangan tengok kotak tu, kamu tengok harga tu terus. Kamu just letak 100 pips saja. Untuk currency pun kamu letak je 100 pips. Okay, macam ni lah. 1.12, 1.11, 1.13, letak 100 pips je. Senang. Untuk gold pun sama, letak 100 pips. Okay, kalau untuk gold kamu kira $10 lah. 17.10, 17.20, okay, 17.30. Kira macam tu je. Yang kotak-kotak biru saya buat ni, dia highlight. Saya nak highlight saya saja, nak tengok, nak tunjukkan kamu apa yang saya tengah tunjuk. Tu je. Okay. Right. So, untuk nak entry, kita ambil balik dari sini. Okay. Untuk nak entry, contoh let's say kita ambil this one, the current gold sell ni. Kenapa saya suruh sell kat situ? Kenapa kita nak sell kat situ? Okay. Go to Go FMC. Yalah. Okay. Nak sell go to Go FMC. Okay. So, kenapa dia berhenti dan kenapa kita nak sell? Okay. So, saya padam semua ni semua. Benda ni semua tak penting. Okay, so first kali belajar tu pun kita belajar step by step. Okay, kita belajar SNR dahulu. Okay, kenapa? Sebab kita nak kena tahu cut di mana nak entry. Where do we want to enter the position? Where? Kita kena tahu dua. Where and when. Di mana dan bila. Di mana, kita kena gunakan SNR lah. So contohnya sekarang ni kita dah tahu di mana nak masuk position tersebut. Okay, it's either kita buy or sell di sini at this price 1710. Okay, kita dah tahu kita akan either buy or sell kat sini. SNR di time frame bias SNR biasanya di time frame H1, tapi base pada cara kamu trade lah. Kamu trade scalping, kamu letak SNR kat H4, tak logik juga. So dia tak ada biasanya di mana. Kita akan tanya balik, kamu trade macam mana? Kamu trade scalping, buka 15 minit, nampak? Saya buka M15 untuk scalping. Masih guna SNR yang sama sebab kat gold ni movement dia besar. Kalau saya buka euro kat 50 minutes, tak nampak lah SNR dia. Jauh. Okay, nampak sikit je tadi. Nampak dua je yang kuning tu. Okay, tapi kalau macam untuk gold, kita masih boleh nampak banyak. Sebab pergerakan dia sangatlah besar. Okay, so contoh macam sekarang ni, kita dah tahu kat sini kita
kita boleh entry. Kat mana? Sini kat tadi, kalau petang tadi, okay, dekat sini yang kita akan entry. Pagi tadi, siang tadi, di sinilah yang kita akan entry. Okay, so kita nak entry di mana, kita dah tahu. Bermaksud kita akan tunggu harga tu sampai SNR, baru kita entry. Right? So your first step is a waiting game. Kamu kena tunggu. Dia dah sampai je. Oh, okay. Dah sampai. Harga dah sampai SNR. Sekarang ni, barulah kita cari adakah perlu kita enter kat situ. Itu maksud saya. Okay, bila dah sampai, contoh kita ambil pagi tadi punya, bila dah sampai je, okay, kita gunakan time frame yang lebih kecil. Sebelum sampai tu, just tengok H1 pun tak ada masalah. Kalau bila dah sampai, kita tukar kepada time frame yang lebih kecil lah. N15 boleh, N5 pun boleh. Okay, so N5 dia laju sedikit lah. Sebab lagi cepat nak entry. Okay, so kalau contoh macam yang ini, okay, kita akan menggunakan candlestick reversal pattern. Candlestick reversal pattern. Itulah chapter seterusnya. Next chapter. Okay, hari Khamis punya kelas. Okay, sebab dia bersangkut paut. Hari ni punya kelas kita belajar di mana nak entry. Next class baru kita belajar bila masa yang sesuai nak entry. So kita dah tahu di mana dan kita nak tahu bila. Okay, so sekarang saya tunjuk je dulu simple. First kita dah tahu dia akan berhenti di sini. So bahagian di mana tu kita dah jawab. Kat mana kita nak buy and sell? Kita dah tahu di harga yang ini, kawasan ni, kawasan 1700. So selagi market tu belum berada kat atas tu, dia tengah main-main kat sini, kita biar je lah. Kita biar, betul tiba dah sampai. Okay, time tu lah baru kita duduk depan PC. Baru kita tengok, okay, apa yang berlaku dekat situ. Adakah dia nak sambung naik sebab market sebelum tu tengah naik? Okay, adakah dia nak sambung naik? Atau adakah market nak patah balik? Okay, so di sini jawapannya market tu patah balik. Sebab dia dah naik, dia turun. Okay. So candle confirmation. Candle tu yang akan confirmkan. So kita akan menggunakan candlestick reversal pattern, which is next chapter. Kelas seterusnya baru kita belajar. Sekarang saya tunjuk je dulu. Okay, maknanya yang agak pro ataupun yang agak agresif trader, dia akan selalunya gunakan either satu candle atau dua candle. Dah cukup signal bagi dia. Macam ni, kat sini dua candle ni dah boleh. Kita akan panggil candle ni, nama dia pattern engulfing. Okay, dia ada pattern dia yang kita akan hafal lah untuk next chapter betul. Okay, so based on the engulfing, kita ada chance market boleh turun. Tapi kalau let's say takut, kan saya sell dia naik. Kan? Okay, so kita tunggu dia turun lagi. Bila turun lagi tu bermaksud candle tu dia bermula di bawah SNR. Kena ingat SNR ni ya. Dia buka di bawah SNR dan dia tutup di bawah SNR. Bermaksud dia tak nak naik lagi, dia tak nak naik lagi dah. Daripada atas SNR tu dia turun terus. Nampak? Okay? So dia dah tak nak naik. So dekat sini kamu akan sell. So bila dah sell tu, cikgu saya dah sell ni, nak buat apa sekarang? Kamu akan tunggu market tu cecah SNR di bawah dia pula. So 1690. Okay, so untuk trader permulaan, dia cecah je, kamu pejam mata, close position. Jangan tanya cikgu boleh turun lagi ke? Cikgu dia nak patah balik naik ke? Tak perlu tanya. Dia cecah saja, terus close position, tunjuk kat saya. Cikgu saya dah profit. Dah cukup. Ini tak, dia dah market tu dah sampai sini. Dia tanya, cikgu, kalau boleh turun lagi tak? Saya nak tambah position kat sini lah, nak tambah sell tu. Saya nampak macam boleh turun lagi. Jangan. Okay, dia cecah je, terus tutup. Praktiskan entry yang pendek-pendek. Duit tak cukup. Janganlah. Kena slow-slow kejar. Okay, kita build up kita punya equity tu untuk kita buka lot yang lebih besar tapi menggunakan short burst. Kita panggil ni short burst. Pergerakan yang pendek-pendek. Pendek dan padat. Sekejap je. Terus tutup position. Tak payah cakap apa-apa lagi. Terus tengok next position nak buat apa.
Simple, sebab bila kamu dah tutup position tu, kamu dah lega. Okay, dah tak payah fikir pasal position ni dah. Dan kamu akan, okay, kamu dah start nak tengok position seterusnya. Kat position tadi dah tutup, okay, kamu akan tengok, okay, nak tengok market, tengok candle ni semua berada di atas SNR, dia tak nak turun lagi dah. So, ada chance kita akan buy. Okay. So, dah ada dua pattern kat sini dah tunjuk signal buy. Okay. Three inside up. Sorry. Three inside up. Saya pun dah lupa apa nama tiga ni. Okay, ini bullish engulfing kat sini lah. Okay. Ni apa nama dia? Dia kan three inside up. Saya cari sekejap pattern. Saya dah lupa dah. Morning star, evening star. So yang ini adalah morning star kita panggil. Hilap dah, lupa. Okay, so dia ada Marubozu, Doji, patah balik Marubozu, morning star, evening star, dan dia ada engulfing. Ada dua pattern kat sini. Kalau kamu pergi ke line chart, dia akan menjadi bentuk W. Okay, nampak W dia. W tu adalah lagi satu chart pattern lah. Lain pattern yang tambahan lagi. Kita panggil sebagai chart pattern. Kita panggil double bottom, kita panggil benda ni. Okay, so tiga benda dah cakap kat sini kita buy. Nampak? So, kamu pun jangan masuk sell. Okay, nampak dah ada ada evening star, bullish engulfing, double bottom. Masuk je buy. Settle. So, bila dah masuk buy, cikgu berapa jauh saya nak hold ni? Hold saja sampai kat mana yang market berhenti tadi. Cukup. Dia cecah je ni. Okay, terus tutup. Settle. Tak nak tengok lagi dah. Position. Dah. Biar je. So, bila dah tutup, kamu akan nak tengok pattern baru. Okay, apa market tu buat? Oh, dia naik. Tapi dia turun balik. Oh, kita tak mungkin tidak sell. Tapi, memandangkan dia masih berada di atas SNR tersebut, masih ada chance untuk buy. Okay, so based pada pattern dah nampak memang boleh buy lah kat situ. So kamu pun buy. Faham? Dia naik. Tapi dia tak naik sampai ke mana yang kita nak. Dia tak naik sampai target kita. Dia naik separuh jalan, dia turun balik. So kamu pun start panik. Cikgu nak buat apa ni cikgu? Dia turun balik. Okay, so selagi dia tak tembus ke bawah, kamu biarkan je. Tak tembus bawah kan? Okay, dia tak tembus bawah, dia tunjuk, dia dapat signal lagi satu. Buy signal lagi. Ikut je. Hold. Dia dah hold, dia dah sampai kawasan tu, okay, terus tutup. Tak payah nak tunggu apa lagi dah, tutup je. Dah, settle. Nampak? Berapa position kamu dapat? Kamu ada 1, 2, 3. 3 position. Okay, kita ambil cincai kira. 100 pip, kita ambil 90 pip lah. 90 pip, 90, 180, 270. 270 pip. Okay? So, untuk 270 pip, tengok kamu lah berapa kamu nak darab. Okay, so kalau 270 pip, $170 pips. Kalau darab 0.01, dapatlah dalam $2.70. 7%.
Okay, so 0.1. Okay, so RM2.7, RM27.270. Berdasarkan pada size lot yang kita masuk. Okay, nampak sekarang ni. Dia dah naik, dia tembus market tu, dia tembus SNR, turun balik, tu sambung naik balik. So tapi masih tak ada signal buy lagi lah. Biarkan je. Okay, biar je dia naik. Kalau dia naik, biarkan. Tak ada masalah. Okay, so dia akan base pada berapa size yang kita masuk. Okay, so untuk size yang kecil, okay lah, kalau let's say size yang kat sini, kita akan gunakan $100. Okay. Ini adalah $1,000. Di sini adalah $10,000. Okay. Macam tu. Okay. So untuk account $100, goal kamu masuk 0.01 saja. Tak boleh nak masuk besar tu boleh. Position 0.1 ni boleh sebenarnya masuk. Kamu boleh dapat $27 satu hari tu, tak ada masalah. Tetapi jika market melawan kamu $27, kamu lost 27% dalam masa satu hari. So tak galakkan lah. Okay. So kita nak serendah yang boleh kita punya risiko. Okay. This is 2.7%, tak sampai 3% pun. Okay. 3% lah. Kita ambil 3%. Okay. Profit 3%. Jika loss pun kita akan ambil 3% juga. Okay. Simple. Okay. Ada soalan tak? Oh, Murali. Oh, hari tu kita terlepas chart pattern tu. Lupa nak buat. Morning Star kan. Yalah, Morning Star. Evening Star dia dari ke atas. Okay, so Murali, nanti you remind me on Thursday. Sebab kita kena squeeze kan chart pattern sekali. Okay, so this one is actually chart pattern. The W is chart pattern. Okay, thank you Murali. Alright, so pada yang lain-lain, ada apa soalan tak? SNR ni antara yang paling simple, di mana kamu pun boleh plot di dalam phone jika nak, tapi saya galakkan gunakan PC, lagi sedap lah, di mana chart tu lagi besar. 100 pip 0.01 je, 100 pip 0.1 $10. 100 pip $1. 100 pip $10. 100 pip $10. Yelah, lain macam. Sebab kita 200 pip tu. Silap dah. So $27 patut macam kurang profit ni. 170 $1,700. Yelah, 200 pip. 200 pip $1. Sekejap. 100 pip tu 10 pip 100 pip 1 sen $10. Yalah, 100 pip $10. 100 pip tu. Okay. Thank you Jaja, ingatkan. Betul lah. Untuk silver pun boleh kita guna pakai background number juga ke? Silver pun boleh, cuma nombor dia agak kecil. Mana silver? Nombor dia kecil sikit lah. Dia tak boleh guna $10 lah. Masih boleh guna 100 pip, tapi kiraan dia kecil sikit. Okay, contoh sekarang punya price
17391. Okay, so dia punya SNR tu 50, 40 kecil. Oh. This is 10 pip. Kiraan dia lain sikit. Yes. Okay, 100 pip. Kiraan dia kecil. Dia satu hari dia gerak tak banyak untuk silver. Satu hari silver gerak dalam 40 pip. So dia punya SNR ni dia kamu kena guna untuk swing boleh lah. Macam ni lah dapat swing dia. Ataupun scalping yang panjang sedikit. Untuk intraday sebab movement satu hari tak besar, so dia akan tersangkut separuh jalan. Kamu kena adjust sedikit lah. Mungkin kamu akan dapat ambil macam kamu letak setiap 20 step apa ni 20 pip ke contohnya, bagi nampak sedikit. Tapi kamu akan scalping lah untuk silver. Macam tu. Tapi scalping je lah. 20 pip, 20 pip. Okay, so dia kecil sikit. Euro USD moving grade. Apa jadi? What happened to Euro USD? No, dia dah naik. Okay lah. That's nice. Double bottom, tak lepas. Okay. W dekat situ. Alright, so break yesterday's high. So kita akan cari Friday's high pula. Kalau dia lepas, maknanya market masih bullish. Okay. Terima kasih ya kak. USD $10. Maknanya reference untuk SNR adalah berdasarkan kepada SNR yang terbentuk sebelumnya ke cikgu. Itu yang tadi awal-awal kita belajar tu, which is kita gunakan high dan low. Kalau yang nombor, gunakan nombor ni dia fix. Setiap nombor kamu guna. Dia ada dua cara. Ada yang cara yang pertama tadi saya tunjuk ialah kamu gunakan high dan low, tinggi dan rendah, market sebelum ni. Okay. Dan yang cara yang tadi lagi satu tu, selepas dia tu, ada cara nombor saja. Sebab nombor ni, kamu letak je terus. 10.1 pip. Betul. Sana untuk time frame 5 minit guna round number. Boleh kak. Silver number sama ke? Silver dia kecil. Movement dia, nombor dia kecil. Dia sebab dia 5 decimal. So movement dia kecil sangat. That's why dia akan gunakan 5 decimal instead of 4 decimals. Example, macam ni lah sekarang ni. Okay, sekarang ni the price is at $17.41. But since the movement is really small, we add another number behind the cents. So jadi 17.419. So kalau let's say nak guna SNR tu, okay, so you want to use the big round number punya, kamu letak setiap 20 sen SNR tu. Okay, $18, $17.80 0.60 cents, 0.40 cents, 0.20 cents. Macam tu. Setiap 20 pip tu kamu buat. Sebab movement dia tak besar sangat. Every 20 pips is just nice actually. Okay, so kalau macam hari ni, dia bounce low semalam. Okay. Dia bounce dekat retracement semalam. Okay, then dia naik balik kepada high. Contohnya. So kalau let's say dia break out from here, then kita tahu market tengah uptrend lagi lah. Walaupun dia kecil je dia punya ni. It's quite small. Situ, sini. Kecil je. Trend dia tak begitu cantik sangat. Kat low dengan high dia tak jauh. Tak banyak beza. So movement dia tak cantik. Dia more kepada sideways sebenarnya silver ni. Trade silver is more towards sideways macam ni lah. Sideways je. Yes, you can actually use this to train yourself. Kalau kamu suka trade gold tapi takut lagi, gunakan silver. Movement dia kecil tapi laju.
sama laju macam gold. Cuma nombor dia tu kecil. Tu je lah. Kalau gold tu kita main puluh-puluh dolar. Dekat sini kalau kat silver kita main puluh-puluh sen. Tak besar. Tapi movement dia, range dia tu sama. Jarak movement dia sama. Cikgu Euro USD ada potensi naik 1.4 tak? Amboi. Tamak sungguh akak. Tahu lah equity dah besar. 1.135, 138. 14 jauh lagi lah kak. Kalau hari ni tak sampai. Hari ni pun dia dah start berhenti situ dah. 1.36, 1.38 tu paling tinggi lah kak, kalau akak nak 1.38. Tapi mungkin hari ni mungkin tidak. Sebab hari ni dah banyak dah naik ni. Dah 90 pip dia. Lepas tu dah tak akan gerak sangat lah. Dan lagi pun dah pukul 10. Tinggal 1 jam lagi. Kalau pukul 11 tu dia tengok pukul 11 paling tinggi kat mana, akak letak situ sebagai TP lah. Dia dah start lemah sedikit euro. Okay, not really lah. Tapi belum lagi pun. Sebab dia tadi dah naik. Dia tengah retrace kat sini. Euro is actually retracing. Tengah retrace. Pull back. Belum reverse lagi. Esok sambung. Simple je. Apa-apa pun besok kita sambung besok. Setiap hari tak payah trade lama-lama. But macam contoh macam euro ataupun any currency that you're trading on, trade macam pukul 8, 8 to 10 is just nice. 8 to 10. 8 malam hingga 10 malam tu paling cepat lah. Paling cepat. Macam rush hour. Time tu paling cepat. Movement paling cepat. Masuk keluar. Okay dah balik tidur. Tak payah hold lama-lama. Tak payah tengok lama sebab penat. Especially kalau masa market tak ada movement, especially macam sekarang ni full technical, tak ada fundamental apa semua, market slow sikit lah. Okay. So, ada apa-apa soalan? Okay, so yang ini kita dapatkan basis dia dahulu, which is support and resistance tu dahulu lah. So, bila kita dah ada support and resistance tu, barulah kita akan masuk kepada technical yang lain lah, especially macam trendline. Okay, trendline tu dia punya add-on yang sangat cantik untuk support and resistance. Sebab support and resistance ni dia adalah garisan melintang. Okay, tapi market bergerak condong kadang-kadang. Macam inilah market menurun ataupun market menaik. Okay, so kita nak mencari persilangan ataupun the crossing. Maknanya crossing tu kawasan di mana candle dan SNR tu bertemu. Candle bertemu di kawasan SNR dan trendline. Bila dia bertemu kat situ, itu yang paling cantik sekali lah untuk cari entry point. Okay, sebab ada 2 hint kat situ. 12 midnight, why Dow Jones moves fast until 1? Sebab waktu tu what is it? Lunch hour. At that moment it's lunch hour for US. So they will bully the market for a while. Itu dia. Okay, so bila lunch hour ni pukul 12.30 malam ni lunch hour dia. So dia akan bully sekejap lah. Maknanya dia akan, sebab when you're trading in the stocks market, bila kita trade stocks market, kita tak boleh cakap borak dengan orang sebelah. Kita akan mengganggu sistem market tu lah. Maknanya kita influence orang. Okay, so tapi bila when you are having lunch, jangan cakap ke orang tu, tengah trade je cakap lah, market macam nampak tengah turun lah. So dia pun sell. Dan orang lain pun dengar sell juga. Macam tu. Okay, so kita tak nak kena tangkap when kita tengah buat satu benda, kita tak kena tangkap. Kita tak nak dipanggil sebagai insider trading. Itu maksud dia, insider trading.
Okay, dia bagi hint kat orang tu. Okay, so waktu lunch hour ni is macam bebas. Waktu bebas lah. So waktu bebas nak buat apa, buat lah. Okay, jangan buat waktu office hour. Okay. Alright, anything else? Ada lagi apa-apa? Dia sampai pukul 2 nanti. Pukul 2 dia akan jadi normalize balik. Okay, sebab pukul 2, lunch hour is started 2. Then 2.30, 3.30 is FOMC. Okay, so nampak pukul 2 lah. 2, then 2.30. So, this is dia punya timing dia. Okay, sebab lunch, FOMC is usually after lunch. Okay. Ada apa-apa lagi soalan? Semua okay? Malam ni berapa orang? Oh, 15 orang. Okay. So, sama-sama Murali. So, kalau yang nak slide, boleh PM saya lah nanti saya bagi slides. Okay. Tak ada fundamental. Kak hari ni sendu sedikit. Sebab tu kalau dia bila sekali digerak tu, dia mengejut. Itu paling tak best sekali kalau time technical. Dia senyap-senyap, tiba-tiba dia kena sergah. Okay. Alright, so kepada yang nak slide, nanti minta aje PM. Okay, PM saya, ingat PM saya kat Telegram ke kat WhatsApp, ingatkan saya bagikan. Kemudian apa tu, recording saya akan upload dekat YouTube, tapi dia separuh lah. Tadi pun saya pun nak record separuh lagi depan. Okay, so then recording saya akan upload di YouTube. Besok link tu akan keluar, akan post link tu besok. Besok mungkin tak ada analisis juga, busy sikit lah. Tak sempat. Tadi tak ada analisis kan. Hari ni tak ada analisis. Besok pun mungkin tak ada analisis. Sebab saya nak kena pergi bank. So masalah bank kita beratur kat luar. So ramai. So beratur seharian tak dapat. Beratur seharian lagi tak dapat. So mungkin besok pun tak ada analisis jugalah. Okay. Tak settle lagi kat bank. Yes, trendline hari Khamis ni lah. Khamis ni. Okay, so 11 hari bulan. Webinar seterusnya 11 hari bulan. I'll try to get analysis if possible. Kalau tak sempat, macam pagi tadi tak sempat. Tadi tu memang betul-betul tak sempat. Saya habis pukul 4 petang baru habis. So bukan banyak outfit. Banyak orang tua beratur, makcik-makcik. Semua beratur. Tanya makcik nak buat apa? Saya nak update buku. Alah. Penat tunggulah. FOMC prediction macam mana? FOMC tak boleh nak predict lah. Kena tunggu juga live speech. Tak ada. Tapi FOMC more kepada QE je. Kalau dia nak tengok QE apa yang diorang nak buat. Interest rate diorang tak boleh nak turunkan lagi. Dah agak rendah dah. Quite low already. 0.25. So most probably akan kita tengok more kepada apa tu? Diorang punya tadi sendiri cakap apa? Aku pun tak baca lagi hari ni punya news. Tadi Zuli cakap kalau mereka bagi pinjam untuk semua, market collapse. Oh, SME. Yelah sebab kita nak apa tu, company berjajah, bukan jajah balik, berurusan balik. So bila company okay, company doing sales, rakyat membeli dari company. So duit tu berjalan lah. Ekonomi kukuh is kena duit berjalan. Cikgu Korea Selatan dan Utara tutup komunikasi tu ada efek tak esok? Tak adalah. Korea Selatan Utara kan memang gaduh setiap hari. Ada apalah tu kak. Melainkan Korea Utara tiba-tiba nak hantar misal, itu kita kena standby. Tengok kat mana dia nak serang.
So apa yang Zuli cakap tu sama macam apa Muhyiddin cakap jugalah. Okay, kita nak boost balik ekonomi kita. So kita akan more macam macam kita cakap, okay, nak pergi holiday pun pergi holiday dalam negara, which is support balik di hotel-hotel kat dalam Malaysia. Kalau nak beli barang pun beli barang-barang buatan Malaysia, beli minyak Malaysia, okay. So kita nak roll balik duit tersebut. That's why kita dapat dapat murah kereta, dapat tax free, okay. Rumah dapat tax free. So kita nak berbelanja pada arah mengukuhkan ekonomi. So macam beli rumah tu menunjukkan orang tu stable. Sebab dia boleh membuat pinjaman dari bank. Sebab bank tak nak pegang duit. Kalau bank pegang duit je rugi sebab tak ada orang nak guna. So pinjaman tu sangat penting. Bila orang boleh buat pinjaman, bermaksud ekonomi tengah on the right track. Okay. Tapi habis tu China curi-curi ceroboh ruang udara Taiwan tu bukan mental ke? Dia curi-curi masuk, dia nak akak kena tahu dia nak buat apa. Dia nak beli bobati ke? Dia nak jual iPhone ke? Dia curi-curi masuk buat apa? Kalau dia curi-curi masuk tembak misal, okay, baru kita cuak. Taiwan, China tu memang dorang Taiwan, China, Hong Kong. Dia tiga tu selalu gaduh adik-adik. Dia ni tak mengaku dia ni lah, yang itu tak nak mengaku dia ni lah. So tiga-tiga tu memang sentiasa huru-hara. China, Hong Kong, Taiwan. Tiga-tiga tu. Okay, so macam Cik Zuli cakap tu lah, dia akan boost bagi pinjaman kan. So nak bagi pinjaman tu, dia akan base pada QE lah. Maknanya dia akan boost out bagi duit. So dan disebabkan oleh interest rate yang agak rendah. Okay, so interest rate yang agak rendah, SME ni happy lah. Bunga dia rendah kat situ. So monthly dia tak begitu berat untuk dibayar balik starting from now. Okay, so this is actually a good chance kepada company-company ataupun orang yang baru nak start up as a company. So dia akan menjadi stepping stone lah, benda yang agak positif bagi mereka sebab dia start aja dapat pinjaman dan pinjaman dia punya interest sangatlah rendah. So dia tak begitu dibebankan dan sekarang ni orang akan nak start berbelanja balik. Orang akan nak start mula berbelanja balik. So tengok kepada sektor ekonomi mana yang sesuai, sales based pada sales. Macam contoh macam F&B mungkin akan okey pulih. Sebab orang kan sentiasa nak pergi makan. Tadi saya pergi makan pun ramai orang kat dekat dalam kedai makan. Orang macam tak begitu takut nak pergi. Sebab is makanan simple. Kalau macam mungkin electronics, okay, so benda tu kena ada. Macam electronics, budak-budak perlukan phone nak buat kerja sekolah sekarang ni. Okay, phone, laptops, okay, so those things akan boost balik ekonomi. Okay, those things akan naik jugalah dalam sektor-sektor tersebut. Okay, apa lagi? Sebabkan kita pun banyak kena kerja dari rumah, so kita kena beli laptop. Okay, so kalau bosan duduk rumah pun kita akan beli laptop juga, main game. Okay, so those things akan boostkan balik ekonomi kat situ. Apa lagi? Dari segi macam benda-benda, ada setengah benda mungkin akan sangkut dari segi financial. Contoh macam kedai baju. Macam baju kita kena try nak beli, tapi kita kadang-kadang takut juga siapa yang dah pernah try baju tu. Adakah baju tu dah sterile dan dibersihkan sebelum kita try pula. So company-company ni dia orang kena shift kepada online instead of focusing on kepada orang punya physical shop. Okay, kalau contoh macam Uniqlo contohnya, dia orang buat delivery. Okay, so it's a good thing to do lah. Okay, so kamu dah tahu size apa baju kamu, pilih size, pilih baju design mana, beli, terus ship kepada kamu, dah settle. Sekarang ni kita panggil itulah new normal, benda normal yang baru. Di mana ada sesetengah benda mungkin dah tak boleh buat. Okay, so untuk boost balik ekonomi, banyak benda yang akan kita kena start off balik lah.
Right? So macam sekarang ni kalau pergi IKEA pun ramai orang. Orang tak heran. Pergi je IKEA tu sebab kita tak dapat beli untuk raya puasa, nak beli untuk raya haji pula. Contohnya. Okay, so ekonomi kena pulih balik dari segi gitulah. Kita kena more kepada buying and selling. So this is a good chance untuk company-company kalau nak buat retails, for example. Tapi kalau bijak, buat base pada online lah. Okay? Boleh? Boleh faham? Panjang lebar ceritanya. Okay. Ada apa-apa lagi soalan untuk hari ini? Tak ada. So CPI US akan jadi positif lah jawapannya untuk besok. Consumer Price Index. Okay, sebab dia orang dah start membeli barang. Dah tahu lah besok US kuat malam. Dah settle. Okay. So kalau tak ada apa-apa, kita boleh berhenti di sini. Okay. Dan pada yang perlu nak minta slide, boleh PM saya. Nanti malam sedikit lagi saya akan forwardkan kepada kamu lah slide untuk malam ni. Okay. Recording saya akan upload balik besok. Okay, dan kita jumpa lagi pada hari Khamis. Sama pukul 9 juga. Okay. So, kalau tak ada apa-apa, saya berhenti kat sini lah. So, Assalamualaikum, good evening, and thank you for coming.